yang dia sebut. Sebab tu seorang ulama daripada Indonesia tafsir Quran, dia tafsir Quran, dia kata Baitullah ada di langit, bukan ada di bumi. Ya, dia baca sekeratnya lah, dia baca hadis sekerat, dia baca hadis Nabi. Ya, tu makna kata dia menyebut bahawasanya Baitullah ni akan diangkat di penghujung hayat. Akan turunlah, kita dah dengar akan datang satu ketika nanti keluar yang macam Ya'juj wa Ma'juj. Bila keluar Ya'juj wa Ma'juj, Kaabah ada lagi, orang masih tawaf lagi, ada haji lagi orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, InsyaAllah kita lanjut pada Mukhtasar Ihya Ulumuddin pada muka surat 88, yakni pada perkara 1, keutamaan Baitullah dan Kaabah. Masih lagi dalam kitab Rahsia Haji, ya. Baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha wa'ada al-baita an yahujjahu fi kulli sanatin 600,000 fa'in naqasu akmalahumullahu bimalaikatih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada Baitullah. Allah janji kepada Baitullah bahawa setiap tahun akan berhaji. Berhaji kepadanya maknanya orang akan kerja haji di Baitullah seramai 600,000 orang, bukan juta, 600,000 orang setahun. Allah janji ada 600,000 orang akan melakukan tawaf. Apabila jumlah itu kurang, Allah akan melengkapi jumlah itu dengan para malaikatnya. Jadi kiranya kalau kurang pada 600,000, Allah akan masukkan dengan para malaikat bagi mencukupkan bilangannya. Jadi maknanya kalau lebih baguslah. Maknanya itu paling kurang. Setiap tahun akan tawaf 600,000 orang dijanji oleh Allah kepada Baitullah. Dia boleh meningkat sampai 2-3 juta lah. Nah, kalau lebih lagi baiklah. Kiranya kalau kurang, kata Allah sekiranya fa'in naqasu, kalau kurang, ya, naqas, kurang, maka Allah akan tambah dengan para malaikat. Wa innal ka'bata tuhsyaru kal'arusi ilal mawqifi fa kullu man hajjaha yata'allaqu bi astariha yas'auna hawlaha hatta yadkhulal jannah wa yadkhuluna ma'aha, atau kama qala. Nabi kata lagi, dan sesungguhnya Kaabah akan diarak. Ini di hari kiamat lah. Di hari kiamat akan berlakulah, ya, di mana Allah menyebut Kaabah itu akan diarak, bawa belarak seperti pengantin menuju kepada tempat pemberhentiannya. Pemberhentiannya maknanya syurga lah. Ya, setiap orang yang pernah berhaji, siapa yang pernah berhaji kepadanya akan berganyut pada kain-kain penutupnya. Mereka berjalan di sekitarnya hingga dia masuk syurga. Nampak, ya? Mereka pun masuk bersamanya. Itulah kelebihan, ya, Kaabah dan juga orang yang mengerjakan haji nanti di akhirat. Dia akan bersama-sama, digiring, diarak, dibelarak, bawa sampai masuk pada syurga berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baginda besar Nabi SAW bersabda lagi, innal hajara yaqutatun min yawaqitil jannah. Sesungguhnya Hajar Aswad, kata Rasulullah, Hajar Aswad merupakan bahagian daripada yakut syurga. Yakut syurga, ya. Itu dikatakan tadi ini. Wa innahu yub'atsu yaumal qiyamati lahu 'ainani wa lisanun yantiqu bihi yashhadu liman astalamahu bihaqqi wa sidqin atau kama qala. Yani di hari kiamat, kata Allah, semuanya dia akan dibangkitkan dengan dua mata dan lidah untuk berbicara. Batu Hajar Aswad tu akan wujud di akhirat dengan dua mata dan satu lidah. Ia akan memberikan kesaksian atas kebenaran dan ketulusan orang yang pernah menciumnya. Igalah sama ada tak dapat cium, dia mula dengan cium dululah. Kalau tak cium, kita sentuh dengan tapak tangan, atau kita sentuh dengan tongkat, ataupun kita isyarat. Itu panggil isyarat, istilam. Maknanya boleh mana-mana cara pun lah. Jadi apabila sempat kita beristilam kepadanya, atau kita dapat menyentuhnya, lebih lagi kalau dapat mengucupnya, maka di akhirat besok dia akan menjadi saksi atas kezahiran kita mengerjakan haji, ya. Itu di antara kelebihannya. Dan di atas ketulusan kita menjaga syahadah kita, menjaga iman dan tauhid kita. Itu dia akan jadi saksi kepada kita. Itu di antara kelebihannya lah. Rasulullah sering mencium Hajar Aswad. Umar juga mencium Hajar Aswad, tapi sambil berkata, dia kata lain sekali, inni a'lamu annaka hajarun. Ya, semuanya aku mengetahui bahawa kamu ni hanyalah sebongkah batu. Ya, la yadur wala tanfa'. Kamu tidak boleh beri mudarat dan kamu tidak beri manfaat. Ya, dia bercakap dengan batu. Dia tengok Nabi kucuk, lepas Nabi kucuk, Nabi pun suruh dia pergi kucuk. Sebab Nabi pernah larang dia kucuk. Nabi pernah larang sebab dia tangkas, kuat, cergas, gagah. Jadi bila dia masuk tu orang pakat lari. Bila nak pergi kucuk, pakat lari habis. Dia tak berani dekat dengan dia. Nampak tak? Hang dekat dengan aku tolak hang lah. Aku kuih keluar lah. Jadi dia nampak tangkas. Nabi kata, ya Umar, jangan kamu berkasar dengan orang. Pasal nak pergi kucuk ni jangan kasar. Ya? Kamu akan menyakitkan orang. Maka dia tak kucuk dah. Sekian lama dia tak kucuk. Bila sampai kepada ketika Rasulullah mengerjakan hajatul wada', haji pengambil, masa itulah Rasulullah kucuk, Rasulullah suruh Umar kucuk, baru dia pergi kucuk sebab Nabi suruh. Kalau Nabi tak suruh, dia tak pergi. Maka ketika itu dia diri di bawah batu tu, dia kata betul lah, inni a'lamu annaka hajar. Semuanya aku mengetahui kamu ni hanyalah sebongkah batu, la yadurrun wala tanfa'. Kamu tak boleh beri mudarat dan tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Nampak dah? Tidak, ya. Ya. Walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhadluk. Kalau aku tak nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, ma qabbaltuk, aku tak akan kucuk kamu. Macam tu punya rendah dipandang ke batu, tak ada nilai. Salah lah tau. Silap. Ali tegur dia. Sayyidina Ali tegur. Kita baca lagi dia kata apa. Ali pun berkata kepada Umar, Ali lebih faham, dia tak nampak. Janganlah kamu berkata macam tu. Ali kata kat dia, jangan cakap begitu. Apa yang kamu cakap ni tak kena. Itu dia lah. Umar berkata, wahai Abul Hasan, di sini kamu berkata di sini air mata ditumpahkan. Di sini kita tumpah air mata, menangis, ya. Jadi bukan ada apa lagi, hanya kita menumpahkan air mata saja bila kita berada di Kaabah, kita melakukan tawaf, ya. Ali berkata, ya, hal yang benar, dia dapat mendatangkan bahaya dan manfaat. Batu ni boleh beri manfaat dan mudarat kepada kamu. Apa mudarat ni, tuan-tuan? Dia bukanlah batu cincin, yang telah faham lah. Batu cincin pun ada ya manfaat mudarat dengan kita, ya.
Imam Ghazali sebut kitab Awsat, dalam kitab Awsat Imam Ghazali kata batu delima ni boleh beri manfaat kepada siapa juga yang memakai, sama ada laki-laki atau perempuan, apa juga jenis dia, apa juga budaya cara dia, apa juga sifat dia, maka batu delima ada sesuai untuk semua orang pakai dan ada manfaat. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Awsat. Boleh tengok dalam kitab tu lah, tapi tak ada Melayu, kitab Melayu tak ada kitab tu ya. Saya sebut dulu tu ada satu ustaz telefon bergolong terus. Dia dengar dalam radio kan. Dia tanya saya, kita Awsat ni bukan surat berapa. Siapa nak kata sekian-sekian bukan surat, sekian-sekian bukan surat. Buka tengok Imam Ghazali kata apa. Dia kata baru dia jumpa. Dia nampak hari ni batu tu tak ada manfaat ya. Kemudiannya batu manfaat, tapi kena kulit. Bila kita pakai buat cincin tu dia kena kulit kita. Bawah tu kena terbuka bawah batu tu kena buka bagi dia kena kulit kita. Ada manfaat. Ada sebab kita jadi pada batu, antaranya kita ni sebahagian daripada tanah kita, antaranya 60 bahagian daripada bumi tanah ni antaranya adalah batu. Nampak? Semua batu ada kat kita, batu lima, batu berlian, semua ada kat kita dalam tanah yang Tuhan bagi jadi kita tu. Nampak? Sebab tu dia ada manfaat. Allah buat begitu. Bukan khurafat ni, ini satu kenyataan. Jadi maka kata Ali, tapi yang kata Hajar Aswad ni lain, manfaat dia lain. Yang kata Ali tadi, di mana dia boleh mendatangkan bahaya dan manfaat. Umar berkata bagaimana? Ali berkata sesungguhnya ketika Allah Subhanahu mengambil janji anak cucu Adam, dia menulis sebuah ketetapan atas mereka dan masukkannya ke dalam mulut batu itu. Itu dia. Masuk dalam mulut batu. Batu Hajar Aswad ni. Kerana batu itu akan memberikan kesaksian atas penetapan janji orang mukmin yang memberikan kesaksian atas pengingkaran orang-orang kafir. Jadi kafir itu di akhirat mereka tidak akan dapat lari daripada kenyataan disebut oleh hadis baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya kita mengambil kira tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi maknanya Hajar Aswad ni sebagai satu janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disebut sebagai yaminullah fil ardh. Ya, tangan kanan Tuhan di atas muka bumi, tangan kanan ya. Jadi maknanya apa yang kita boleh faham di sini, kita dapat merujuk dalam Al-Quran, dalam suratul A'raf. Kalau tentu ada tafsir di rumah nanti buka tengok suratul A'raf pada ayat 172. Satu A'raf ni sebagai janji di mana kita telah bersama-sama dengan kenyataan batu itu telah menjadi saksi atas kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita sebut banyak kali dalam bab tauhid, kita bercakap di mana kita ni sebenarnya sebelum datang ke bumi, sebelum dimasukkan dalam jasad kasak, dalam rongga kasak ni, kita dalam keadaan ruh yang cukup bersih. Ruh yang Tuhan buat ni cukup bersih, yang Tuhan buat dah kita daripada awal tadi ya. Jadi maka itu tadi ini ya. Jadi tak dapat tidak, apabila kita telah bersama dengan Allah, entah berapa lama yang Allah saja mengetahui. Maknanya tiap-tiap manusia dan jin ini sudah bersama Allah, mengenal Allah sejak daripada alam ruh lagi. Kita dah cukup kenal Tuhan dan kita terbawa-bawa sifat ketuhanan bawa balik ke bumi ni, Pak. Sebab manusia ni ada sifat-sifat ketuhanan dalam diri dia. Khuliqal insanu ala surati rahman, Nabi kata. Dicipta jadikan manusia ni atas rupa Tuhan yang Maha Rahman. Sebab kita ada sifat-sifat Allah. Jadi ini tuan-tuan boleh lihat dalam dalam suratul A'raf yang sebut tadi pada ayat 172, firman Allah, wa iz akhadha min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna in ya. Itu kata tadi, antakul yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Itulah ayatnya. Wa iz akhadha, dan hendaklah kamu kenang. Saya tafsir macam itulah. Akhadha ni bukan kata macam kamu ingat, kamu kena kenang balik, reverse balik kepada satu nostalgia ilahiyah ketika bersama dengan
Allah ketika di alam roh mengitari arash. Kita duduk tawaf arash Allah tu hari-hari 24 hours. Kita duduk tawaf arash Allah sambil kita melihat, mengenal Allah, bersama dengan Allah, mengikut sifat-sifat Allah, ya. Satu tempoh yang cukup lama. Jadi makanya apabila kita sampai kepada ketika Allah, perintah Allah, takdir Allah, qada Allah, kita kena turun ke bumi. Maka turunlah ke bumi sebelum kita turun ke bumi. Maka itu dikata Allah di sini, dan ingatlah, tenanglah, di mana ketika Tuhan kamu telah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam tadi pada sulbinya. Sulbi itu Adam tadi, di mana mereka telah mengambil persaksian terhadap jiwa mereka. Masing-masing kita telah mengambil persaksian, naik saksi syahadah daripada awal lagi kepada Allah, ya, persaksian terhadap Tuhan jiwa mereka. Ketika Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita jawab dengan bala, bukan na'am. Kalau banyak na'am jadi kafir, baca salah tafsir, nampak? Bahasa Arab na'am ya kan, bala pun ya, na'am pun ya. Tapi dalam Quran sebut bala, bahkan dia tak kata na'am. Kalau kita baca dengan na'am, kafir. Ya, kamu bukan Tuhan kami. Tengok Tuhan dia, apakah aku bukan Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, apakah tidak aku ni Tuhan kamu? Na'am, bukan Tuhan kami. Kafir. Bala, bahkan kamu, bahkan itu beri jawab, maknanya kita menerima, ya, bahwasanya Allah tu ada Tuhan kita. Jadi kita telah menjawab, ya. Qalu bala syahidna, bahkan kami persaksikan. Kata Allah, antaqulu yaumal qiyamah, nanti jangan di hari kiamat kita kata apa, inna kunna an hadza ghafilin, kami terdiri pada orang yang lalai. Lalai ni kerana tak pernah mengaji, tak pernah dengar, tak pernah menuntut, ya, tak pernah berada dalam majlis ilmu, tak pernah terlintas untuk melihat, bertanya siapa aku, daripada mana mari, siapa pencipta jadikan aku. Ini menyebabkan kita jadikan lalai, ya. Nak elak daripada lalai, tuan-tuan, sembahyang sunat duha tiap-tiap hari jangan tinggal sunat duha 2 rakaat yang pertama. Barang siapa bina sunat duha 2 rakaat, yang hadis Tabarani, hadis ni daripada Imam Tabarani, bukan ulama reka cakap ni. Nah, barang siapa sembahyang sunat duha 2 rakaat, Allah akan jadikan dia orang yang tidak lalai. Itu dia, nampak tak? Ghairu ghafilin, terkeluar daripada orang yang lalai. Lalai daripada apa? Lalai mengemban tauhid, lalai menjaga syahadah, lalai kepada amal ibadah, tak lalai. Tak masuk dalam fawailul lil musallin alladhum an salatihim sahun, tak masuk dalam tu, faham? Dalam golongan sahun tu tak masuk. Sahun tu lalai, dia teringat pasal lain, rakaat dia terlepas, otak dia fikir ke lain, nampak tak? Duk tumpu kepada lain, duk minat kepada lain, maka jadilah rakaatnya sudah bercerakah 2 ke 3. Itu lalai dia panggil. Hari ni orang duk cakap aku ghaflah, tu dia tu. Aku ghaflah, ghaflah tu dia tu. Jangan duk kata aku ghaflah, tahu tak? Dia jadi doa terus ni ghaflah terus. Ya. Makna kita bina rakaat duha 2 rakaat yang pertama, elak daripada lalai. Buat lagi 2 rakaat yang kedua, kita jadi orang yang muti'in, yang taat, patuh kepada perintah Allah. Nampak? Buat lagi 2 rakaat tambah yang ketiga, muhsinin, jadi orang yang ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu buat ibadat seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu melihat, fa illam takun tara, memang kamu tak boleh melihat Allah, fa innahu yarak, dia melihat kamu. Ini orang-orang yang muhsinin. Siapa muhsinin? Antara jalan untuk mencapai muhsinin ini, lazimkan sunat duha yang ketiga, 2, 4, 6, yang 6 tu. Boleh, itu dia. Nah, barang siapa bina lagi 2 rakaat sunat duha jadi 8, dia maksud kumpulan sukses. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, berjaya, beruntung orang yang beriman. Ya, qad tahqiqi, ikut tata bahasa Arab. Qad tu qad tahqiqi, tahqiq, confirm. Dia adalah orang yang sukses. Berjaya. Orang iman ni ada yang berjaya, yang tidak. Banyak yang tak berjaya.
Orang beriman ni walaupun dia percaya Allah tapi tidak berjaya dalam kehidupan, tidak berjaya di akhirat, ya. Jadi kita nak sukses berjaya. Jadi nak berjaya bina sunat duha sampai 8. 2, 4, 6, 8. 2 elak pertama daripada lalai. 2 yang kedua jadi orang yang taat. 2 yang ketiga jadi orang yang muhsin. 2 yang keempat jadi orang yang sukses berjaya. Alhamdulillah. Hadis Tabarani. Ani isi terus. Tuan-tuan boleh bina kan? Itu tip yang cukup penting tu. Kita kena ambil kira. Itulah kita nak ngaji ya. Nak ngaji sampai ke situ dah faham ya. Baik, sambung lagi insya-Allah. Jadi makanya yang kata tadinya Ali berkata dia boleh manfaat ke tidak? Manfaat ke tidak? Yakni setelah kita berjanji dengan Allah, qalu bala syahidna, sesungguhnya kami persaksikan, bahkan kami persaksikan, kami naik syahadah bahawa engkau Tuhan kami. Maka maknanya kita bila dah berjanji begitu, Allah masukkan janji kita as a agreement. Nampak tak? Dalam suatu agreement, satu perjanjian yang Allah masukkan dalam batu Hajar Aswad. Jadi batu Hajar Aswad itu adalah merupakan sebagai agreement kita, perjanjian kita dengan Allah. Kalau kita tidak penuhi agreement itu yang mudarat. Kalau kita penuhi agreement perjanjian itu, manfaat. Maka itu bila kita pergi ke Mekah, semua hidup sekali kena pergi ke Mekah. Antaranya bukan hanya sekadar kunjungi Kaabah, mencari Allah, untuk menyaksikan surat perjanjian yang telah kita berjanji dengan Allah di alam arwah dulu. Nampak tak? Rujukan 172 surah Al-A'raf. Buka tafsir tengok. Itu dia. Jadi orang nak pergi ke Mekah ni, syahadah dia mesti kemah, akidah dia mesti bersih. Nampak tak? Ya. Tauhid dia mesti tulis. Jangan campur syirik. Jangan ada unsur syirik dalam tauhidnya. Bersih. Baru tunai haji, alhamdulillah. Baru dapat mabrur. Kalau tauhid tak kena, itu yang dari risalah. Saya buat risalah haji, saya mula dengan bab tu dulu. Bab apa yang boleh membatalkan syahadah. Orang tanya pasal apa Ustaz buat risalah haji, nota haji, masuk bab ni dulu. Kerana orang nak pergi Mekah ni, dia punya syahadah kena betul, nak ziarah Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daika. Kami sambut seruan kamu ya Allah. Ya, sebagai Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami asah, Tuhan yang kami tidak akan sekutukan sesuatu, la syarikalah. Wa bidzalika umir, demikian itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin. Sentiasa pasrah menyerah kepada Allah. Kerana Allah Al-Hayyul Qayyum, diri sendiri. Bukan pakai bantu, bukan ada sokongan, bukan ada peralatan. Allah semata-mata Allah menjadikan langit. Termasuklah kita. La mawjuda illallah. Tidak ada yang wujud kena wujud kepada Allah. Wujud kekuatan, wujud penglihatan, wujud pendengaran, wujud pergerakan, wujud amalan, wujud apa juga, wujud Allah, bukan wujud kita. Dia lah. Gerak aja kita semua tu bukan kerja Allah lah. Itu yang kata wujud Allah. Nampak? Kalau tak boleh faham begitu, habis. Ibadat kita semua tertolak, tak pakai. Ini kita nak ambil faham tuan-tuan. Yang kata tadi ini, yang kata boleh mudarat ada atau tidak, batu tu ya, pegang batu je kita cukup, syahadah kita kemah. Maka saksi di akhirat esok, orang ni adalah hamba-Mu yang mukhlisina lahuddin, sampai ke Mekah. Mukhlis, ikhlas tu kenapa? Antara inti ikhlas tauhid lah. Antara inti ikhlas tuan-tuan, hakikatul ikhlas adalah tauhid. Sebab tu surah Qul Allah dia makan suratul ikhlas. Faham ya? Dia faham? Ya, ramuan yang nak membentuk ikhlas itu tuan, antara yang pertama sekali pokoknya adalah tauhid. Baru jadi ikhlas. Masuk kita lagi. Ya. Baik, sambung. Ali berkata semuanya ketika Allah mengambil janji anak cucu Adam, dia menulis sebuah ketetapan atas mereka, lalu memasukkannya ke dalam mulut batu ini. Karena itu batu itu akan memberikan kesaksian atas penetapan janji orang mukmin dan memberikan kesaksian atas pengingkaran janji orang kafir. Dikatakan bahawa itulah makna ucapan orang-orang ketika mencium Hajarul Aswad. Ya, ketika mencium Hajarul Aswad, itulah antara yang kata janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita akan mendapatkan satu kelebihan yang luar biasa. Ya, batu ni tuan-tuan, sebenarnya dia adalah antara satu kelebihan batu ni, tapi tak zahir sekarang, tak ada lah. Tuhan dah angkat tadi. Ya, Nabi kata juga Aisyah,
Nabi kata, ya Aisyah, laula ma tubi'a ala hadal hajar ya Aisyah min arjasil jahiliyah wa anhasiha idza la tusfiha bihi min kulli aha. Nabi kata, wahai Aisyah, sekiranya Hajar Aswad ini tidak dicemari, tidak dikotori dan najis oleh najis jahiliyah. Najis jahiliyah ni syirik lah. Najis jahiliyah ni syirik. Innamal musyrikina najas, Nabi kata kan, ya. Al-Quran sebut orang-orang musyrik najas. Dia kata najis, dia kata najas dalam sifat dia, ya. Jadi makanya dikata sini, katanya Aisyah, sekiranya kalau Hajar Aswad ni tidak dikotori dengan kotoran dan najis jahiliyah, nescaya ia boleh menyembuhkan semua penyakit. Dia nampak tak? Sentuh dia sembuh penyakit. Sentuh dia sembuh penyakit. Penyakit apa kita ada, sentuh dia sembuh penyakit. Menghadap dia aja, kita lambai tangan, sembuh penyakit. Tapi hari ini tak jadi, sebab dia sudah dicemari, kotor dan masuk dengan najis musyrik. Nampak tak? Nah. Maka kita tak dapat dah nikmat tu, Tuhan dah angkat balik. Nah, tu dah. Satu dah. Jadi makna kata itu di antara kelebihan yang disebut sebagai kenyataan yang kita tak dapat nafikan. Di semua hadis Rasulullah banyak Hajar Aswad. Baik, sambung lagi. Dan dikatakan bahawa makna ucapan orang ketika mencium Hajar Aswad, Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafan bi ahdik. Ini kita mula. Kita pun istilam nak mula dengan tawaf kan. Kita baca doa dulu. Habis-habis kita istilam, kita nak gerak, kita baca yang ni dulu. Dia tak? Allahumma imanan bik. Ya Allah, aku melakukan sebagai bentuk iman kepadamu. Wa tasdiqan bi kitabik. Dan aku membenarkan kebenaran akan kitab-kitabmu. Wa wafa'an bi ahdik. Dan aku menetapkan perjanjian, janjimu. Janji apa? Jangan sekutu Allah, kerana Tuhan tu Tuhan kita. Ya, itu janji yang kuat tu nak kena tunai. Janji itu kita nak kena tunai, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah tujuan kita mari ke dunia, bukan pasal lain. Kita kena tumpu ilmu ni, bab ni sepenuh-penuhnya sebelum kita balik, sebelum balik kepada Allah, ya. Tapi ini yang dialpa, yang dilalaikan, mengikut bancian statistik daripada Jakin. Dia kata orang majlis sifat 20, orang Islam di Malaysia ni ada 60%. Orang Malaysia, orang Islam 60%. Tapi yang mengaji sifat 20 just 1% ya. Jakin kata. Jakin kata lah, kok mana dia pakai kaji, saya pun tak tahu statistik tu. Statistik Jakin mengatakan orang Islam di Malaysia ni hanya 1% mengaji sifat 20 habis. Nampak? Makna kata 99% tak tahu ketuhanan, tak kenal Allah. Nampak tak? Kenal lagi orang kafir lah, kenal Tuhan Allah, tak kat tu lah. Nampak tak? Ya. Itu saja. Tapi tidak menyambung perhubungan dengan Allah. Albert Einstein, orang yang paling genius di dunia ni, ya, orang yang mula-mula menemukan nuklear, dia sendiri tetapkan bahawasanya alam langit bumi ini ada pencipta yang tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Itu dia. Tapi dia tidak menyambung keimanannya kepada Allah sebagai abdi. Nampak? Dia hanya bawa dalam mesej, dalam erti hanya sebagai ilmu. Is Isaac Newton yang ketemukan dengan gravity, ya, pun kata begitu juga, ya. Alam langit maya pada ini tidak akan wujud melainkan diwujudkan oleh seorang pencipta, Khalik, dia kata, yang maha bijaksana, yang berkuasa, yang tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Tu hebat tu. Tapi dia tidak menyambung hubungan dia dengan Allah sebagai abdi. Nampak tak? Hanya kekal tinggal dalam bentuk ilmu saja, tak ada erti lah. Jadi hari ini orang Islam kita banyaknya betul lah, na'udzubillah. Dia kenal Tuhan, mengata tahu, ya, tapi tidak kenal sifat-sifat Tuhan, tidak mengenal bahwasanya Allah tu Tuhan kita, menjadikan kita, yang memiliki kita, yang punya milik dia tu milik kita, dia memiliki kita, kita adalah hak dia 100%. Patut kita kenal dia lah dulu daripada kenal lain, nah. Sebab tu kita kena mengaji la ilaha illallah, tu kena ambil dulu la nafi illaha, manfi tu kena kenal, manfi tu apa, nafi tu apa.
supaya kita akan sambung dengan Tuhan sebagai abdi yang tulus, yang mukhlis, yang khalas kepada Allah. Ya, itu yang paling penting. Jadi makanya dia kata sini, ya Allah, riwayat daripada Hasan Al-Bisri, kita sambung puasa sehari di Makkah sama dengan puasa 100,000 hari. Sehari puasa, bila-bila masa, anytime kita puasa lah. Bila-bila masa kita puasa di Mekah ni bukan kira musim haji aja. Sepanjang masa semua hayat kita, kita jatuh di Mekah, ada di Mekah, puasa di Mekah 1 hari, tuan-tuan, sama lagu nilai dia puasa 100,000 hari. Nilai dia. Ini mengikut daripada Hasan Al-Bisri, seorang ulama tabi'in, murid kepada Abdullah ibn Abbas. Nampak ya? Sahih. Murid kanan daripada Abdullah ibn Abbas. Ya, awal sebelum Imam Syafi'i. Dia ni dulu pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak beranak lagi. Punya alim Hasan Al-Bisri itu. Dia saya baca dengan Bisri. Ambil sikit logat Iraq, ya. Basri logat Mesir. Kita ambil lagu tu sedap dengan Bisri, ya. Rasulullah SAW bersabda, baginda besar Nabi SAW bersabda lagi, kata Rabi, ana awalu man tanshakku anhu al-ardu summa ati ahla al-baqi' fayuhsyaruna ma'i summa ati ahla makkah fa'ahsyuruhum bainal haramain atau kama qala. Aku, kata Nabi, adalah orang pertama yang tanah akan terbelah untuknya akhirat besok. Nak buka kubur tanah tu, nak buka, orang yang mula-mula akan dibuka kubur Nabi. Nabi nanti keluar dulu, Nabi kata, nampak? Kemudian aku akan mendatangi. Nampak Nabi kata apa? Lepas aku dah keluar daripada kubur, aku akan ziarah penghuni Baqi'. Baqi' ni tanah kuburan Baqi'. Al-Baqi'un gharakat fi Madinatil Munawwarah, di Madinah. Tanah kuburan Baqi', ya, sebab ada satu pokok. Nama pokok gharakat, pokok yang orang Yahudi juga suka. Pokok tu, pokok Yahudi yang akan menyorok Yahudi, tak habaq kata Yahudi, ada belakang dah, nampak? Pokok tu tak cakap. Yahudi pergi sorok belakang dia, pokok tu tak cakap. Pokok tu dia begitu kompromi dengan orang Yahudi. Hari ni banyak dia tanam. Sepanjang-panjang jalan daripada Galilee nak pergi Tel Aviv tu, kiri kanan dia pokok tu saja penuh. Pokok gharakat. Ketika Nabi nak buka tanah kuburan Baqi' tu, ada satu pokok, nama pokok gharakat tu dekat Baqi' al-Gharakat, tanah kuburan Baqi' al-Gharakat. Ya. Jadi maka Nabi kata, aku keluar daripada tanah kubur, bila dia belah kubur tu dua, aku pun keluar daripada kubur, aku akan ziarah penghuni Baqi'. Maka tuan-tuan minta mati di Madinah lah ni. Nak mati di kepala batas juga. Minta mati di Madinah. Ya Allah, matikan hamba-Mu di bumi Rasul secara aman dan syahid. Itu doa dia, doa Melayu tu. Boleh tak kan? Ya Allah, matikan hamba-Mu ini di bumi Rasul dalam aman dan syahid. Aman dan syahid, aman dan syahid. Nampak tak? Sebab Madinah tak ada perang, tak ada bergaduh. Syahid, makna kita bawa syahadah kita bersama. Masuk Baqi' memang tak ada azab. Orang yang disimpan di tanah kuburan Baqi' ni akan bangun 70,000 ahli Baqi' yang akan masuk syurga tanpa hisap, Nabi kata. Itu dia. Tak apalah, kok kita nak kena mati tang ni juga, minta mati kepada batas juga. Itu sabimah. Kalau Allah terima doa kita, tu kita punya mayat dah sampai di sana, tuan-tuan. Tu, memang kita akan mati mengikut tanah mana yang kita dijadikan. Kita dimatikan mengikut tanah bumi yang kita dijadikan. Mana-mana tanah bumi yang kita mati, Allah yarham al-alamah Dr. Harun Din, mati di mana? Las Vegas kan? Las Vegas. Makna kata dia jadi pada tanah Las Vegas lah. Sebab tu dia kena mati di sana. Walaupun dia orang alim, nampak? Macam mana caranya? Wallahu alam. Kau bapak dia pernah pergi sana kah? Pergi makan apple sana kah? Makan apple jadi benih. Allah izin apple tu jadi benih. Benih tu keluar dia. Nampak? Kita ambil faham begitu lah. Jadi maka kerana itu, maka Nabi pun ziarah penghuni Baqi'. Sedang mereka dikumpulkan bersamaku, kemudian aku akan mendatangi para penduduk Makkah. Nabi pula pada orang mati di Makkah. Dia pergi Baqi' dulu, kemudian pergi Makkah. Makkah ni ada tanah 3 orang besar di Makkah lah.
Ya. Ya. Yang 30 tanah besar ni 3 je Mekah sekarang, tutup dah 3 habis. Tak pakai ya. Dia buka baru Tanah Kubur sekarang. Ya. Ya. Tanah Kubur baru buka di mana? Di Syara'i' Jabal Nur. Hari ni semua orang haji, orang Mekah mati disimpan di Jabal Nur. Syara'i' namanya, Syara'i' tempat tu. Sebelah tu tempat ternak binatang, tempat korban apa semua. Sebelah lagi adalah tanah kuburan yang disimpan oleh penduduk Mekah, sama ada orang Mekah ataupun jemaah haji yang mangkat, yang meninggal, disimpankan di Jabal Nur. Bukan dia Ma'ala lagi. Nampak? Ma'ala dah tak pakai. Baru tutup. Ma'ala last baru tutup. Ya. Ya. Tu. Sebelum tu ada 2 di tempat kuburan. Tutup 3 tak pakai. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, dan mengumpulkan mereka di antara 2 tanah suci. Nampaklah. Dikatakan bahawa matahari tidak terbenam pada suatu hari kecuali seorang di antara hamba-hamba Allah yang saleh bertawaf di Baitullah. Selagi ada orang bertawaf di Allah, matahari boleh berjalan lagi. Mau lagi berjalan. Ya. Dalam keadaan PKP baru lepas tutup, ada orang tawaf juga. Bukan tak ada. Ada orang tempatan, orang dalam tawaf. Tawaf berjalan juga. Seorang 2 tawaf. Hari-hari ada orang tawaf. Tak pernah cuti. Ya. Baru ni PKP sejurai kan. Mula-mula ada PKP berat sikit lah. Ya. Tidak dibenarkan siapa penduduk Mekah tak boleh masuk dalam tu. Makanya orang-orang dalaman situ juga melakukan tawaf. Ya. Maka dikata tadi ini, dikata bahawa matahari tak terbenam pula satu hari kecuali seorang hamba-hamba Allah yang saleh bertawaf di Baitullah. Dan bahawa fajar tidak terbit pada satu malam kecuali satu di antara pasak-pasak bumi bertawaf di Baitullah. Ya. Apabila hal itu telah berhenti, ia akan menjadi sebab pengangkatan Baitullah daripada bumi. Kalau dah tak ada orang tawaf, dia kata tak ada satu makhluk pun tawaf, Allah akan angkat Baitullah. Nampak? Angkat Baitullah ke langit. Dia tak duduklah di bawah. Nampak dah? Ya. Manusia akan memasuki suatu pagi sementara Kaabah telah diangkat tanpa terlihat bekas. Bekas dia pun tak ada. Allah diangkat. Itu yang kita tadi ini yang dia sebut. Sebab tu seorang ulama daripada Indonesia tafsir Quran, dia tafsir Quran, dia kata Baitullah ada di langit, bukan ada di bumi. Dia baca sekeratnya lah. Dia baca hadis sekerat, dia baca hadis pengebih. Ya. Tu makna kata dia menyebut bahawasanya Baitullah ini akan diangkat di penghujung hayat. Akan turunlah, kita dah dengar akan datang satu ketika nanti keluar yang kata Ya'juj wa Ma'juj. Bila keluar Ya'juj wa Ma'juj, Kaabah ada lagi, orang masih tawaf lagi, ada haji lagi, orang akan buat kerja haji. Nampak? Lepas Ya'juj wa Ma'juj akan datang satu jenis bangsa. Depan ni hidung penyet, mata sepet, kulit putih kuning. Nampak? Orang dia kecil-kecil, tak besar. Mata dia sepet, hidung dia penyet. Nampak tak ya? Depa ni akan datang untuk membinasakan Kaabah. Bawa segala kapak, segala martun, segala apa semua. Depa nak runtuh, nak membinasakan Kaabah. Ya. Masa ketika itulah Allah SWT mengatakan, Nabi mengatakan tidak ada orang tawaf lagi. Sebab depa pakat bunuh orang habis. Tak ada apa. Siapa dia berjumpa, depa akan bunuh. Dan tidak ada mampu untuk melawan mereka. Hatta Nabi Isa pun dah tak ada masa tu. Nabi Isa pun dah tak ada masa tu. Itu dah lepas daripada Mahdi dah. Jangka masa dah lepas daripada Mahdi dah. Perkara itu, maka ketika itu Allah akan angkat Kaabah pergi ke langit. Hal itu terjadi apabila dalam 7 tahun tidak ada seorang pun berhaji di Baitullah. 7 tahun. Kemudian Al-Quran diangkat daripada mushaf-mushaf. Manusia akan memasuki suatu pagi sementara kertas-kertas telah berubah menjadi putih dan berkilat tanpa ada satu huruf pun dalam kertas itu. Bersih, tak ada huruf dah. Kemudian Al-Quran dihapus daripada hati manusia sehingga tidak ada satu kalimat pun yang dapat diingat. Semua pakat lupa Al-Quran, tak ada apa dah. Itu zaman dia, ya. Kitab-kitab, segala lampiran-lampiran Al-Quran jadi putih bersih, tak ada huruf. Ya.
Kemudian Al-Quran dihapus daripada manusia. Setelah itu manusia akan kembali kepada syair-syair, lagu-lagu, cerita-cerita jahiliah. Yang ada menyanyi duk jadilah dah ni kita tengok kan sampai nasyid pun buat lagu. Quran pun buat lagu dah ni. Quran yang buat nasyid dah ni. Quran yang buat nasyid. Nauzubillah ya. Turun bala, turun laknat rubaqal Quran wal Quran yal'anu nabi kita. Banyak orang baca Quran, Quran kutuk laknat dia. Antara sebab ni lah kerana menjadikan wa yastaru nabihi samanan qalila, kerana mereka menjual Al-Quran dengan ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Nampak tak? Ya, sudah jadi dikomersialise kan. Al-Quran itu dalam bentuk lagu, syair, ya. Jadi urusan-urusan perniagaan dan sebagainya, maka itu artinya sudah tidak ada nilai. Tidak ada nilai lagi pada segi amalan, tidak ada pada tadabbur, tidak ada pada amalan, tidak ada pada penghayatan. Nampak tak? Apatah lagi mencintai Al-Quran, jauh sama sekali. Nah, ini antara yang kata tadi ini bertukar menjadi syair-syair, lagu-lagu, cerita-cerita jahiliah. Kemudian Dajjal keluar. Ini bab ni cerita Quran hilang masa tu Dajjal lah, belum cerita Kaabah tu runtuh lagi. Ya, Dajjal keluar sedangkan Isa turun untuk bunuh Dajjal. Ketika itu kiamat ibarat perempuan hamil tua yang sedang menantikan kelahiran. Dah dekat dengan kiamat. Baik. Hukum tinggal di Mekah ni bab lain lah. Tadi bab kita baca tu dah habis lah. Ya. Hukum tinggal di Mekah. Nak duduk di Mekah lama-lama. Kerap kali jemaah haji kadang-kadang balik, tak mau balik lagi. Nak duduk lama sikit. Nak duduk lama di Mekah. Boleh ke duduk lama di Mekah? Ya, dah. Sunat habis-habis buat kerja haji mau teringat nak balik. Sunat mengikut empat mazhab kata dulu tu. Tambah mazhab Hanafi lagi kuat. Mazhab Hanafi dia kata jangan duduk lebih daripada 4 hari. Lepas tu mau balik lah. Habis-habis kerja haji dia bagi lama apa 4 hari lah. Lepas tu balik. Nampak tak? Itu Hanafi, dia punya kerah. Nampak tak? Syafi'i kata kita kena usaha seberapa daya untuk balik dengan segera. Kenapa? Supaya akan hadir rasa rindu nak pergi balik ke Mekah. Nampak tak? Kalau duduk lama jadi jemu, jadi bosan. Duduk tengok Kaabah hari-hari jadi jemui. Dia tak ada nilai lagi. Kebesaran Kaabah tu tak nampak. Kehebatan Kaabah tu tidak zahir, terasa di jiwa dia. Itu sebabnya kata tadi kita baca dulu lah. Sebahagian ulama yang warak memakruhkan seseorang tinggal di Mekah kerana khawatir akan timbul rasa bosan kepada Mekah. Nampak tak? Umar berkata, aku takut orang-orang akan menunda kepulangan. Aku takut, dia kata, nanti orang semua duduk tangguh tak mau pulang, nak minta tangguh. Umar kata, aku takut orang-orang akan menunda kepulangan kerana Baitullah ini. Dan dia biasa menepuk orang-orang yang berhaji ketika termisahkan haji mereka dan berkata, wahai orang-orang Yaman, kembalilah ke Yaman. Orang-orang Syam, kembali kepada Syam. Orang-orang Iraq, kembali kepada Iraq. Umar buat sendiri. Dia jumpa orang Yaman tepuk. Baliklah. Nak balik Yaman. Dia jumpa orang Iraq tepuk lah. Orang Yaman, Iraq tepuk tu tanda seronok lah, bukan tanda benci. Nampak tak? Ya? Tepuk tu ambil berat. Aku suka agak hang. Nampak? Hang balik cepat. Umar punya kerja. Tiap-tiap musim haji Umar akan tunggu di Mekah. Dia perhati tengok keadaan suasana berjalan dengan baik. Itu Umar punya observation, satu pengawasan yang begitu kekal. Ya. Ada juga yang mengatakan bahawa apabila seseorang meninggalkan Makkah akan muncul dorongan untuk kembali ke sana balik. Bila kita balik kepada Makkah, kita akan terasa nak patah balik kepada Makkah. Ya. Itu di antara kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada antara kita yang kata tadi ini. Mau temu. Maka itu mengikut para ulama mazahib lah. Ulama mazahib memang menggalakkan kita untuk kembali dengan seberapa habis kerja haji, ikhtiar seberapa daya yang boleh balik cepat. Jangan duduk tunggu nak duduk lama nantilah tak puas lagi, tak puas. Bilang tak puas. Ini bukan cerita makan minum punya cerita ni. Ini adalah berkaitan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan apa nama kerinduan kita, masyhuk kita dengan Allah. Dia kena ada rindu. Dalam satu sifat yang dalam tasawuf ni, satu sifat yang paling tinggi sekali, paling tinggi. Ya. Dia panggil apa? Syauq, bukan suq supermarket. Syauq. Syauq ni makna rindu. Paling tinggi. Dia atas daripada mahabbah. Mahabbah tu tinggi, yang paling tinggi dah. Dalam tingkatan iman 70 tingkatan iman, yang paling tinggi sekali la ilaha illallah.
Yang paling rendah, kita menyingkirkan kotoran apa-apa semua di jalan supaya orang jalan tidak menyusahkan mereka. Nampak tak? Itu iman paling rendah. Buang sampah, elakkan daripada terpijak benda-benda yang tak baik. Paling tinggi la ilallah. La ilallah tu sendiri. Yang paling tertinggi makam la ilallah tu. Makam la ilallah tu banyak. Dia ada sampai 50 makam tu. La ilallah tu tuan-tuan ada sampai 50 makam. Kita mengucap masyahadah sekarang tak sama atau makam tidak? Tak sama. Ada orang makam zuhud, la ilallah dia sudah sampai kepada kalimatul zuhud, bukan kalimah syahadah lagi. Nampak? Ada orang sampai kepada kalimah syukur, kalimatul syukur, sampai kepada syukur. Ada sampai kalimatul ihsan. Sebab tu dia naik pada 50 tingkatan. Paling tinggi sekali kalimatul mahabbah, kalimah cinta. La ilaha illallah bagi dia tu adalah cinta, bukan syahadah lagi, cinta kepada Allah. Dalam cinta tu pula ada lagi inti dia, paling tinggi dia panggil syauq. Tu kita faham pada malam Mi'raj, Nabi sampai dah ke mustawal a'la, paling tinggi Nabi seorang, malaikat tak boleh ikut. Satu makam tingkatan tertinggi dia panggil mustawal a'la, satu tingkatan yang tertinggi dah Tuhan angkat dia, Nabi tu. Ada lagi Nabi tengok, dia tengok di Arash, nampak chandelier ni chandelier ni, dalam chandelier tu ada manusia duduk sembahyang diri kiam. Nampak tak? Nabi tanya kepada Allah, ada lagi kan daripada aku dulu sampai? Allah kata ya, ada yang sampai dulu daripada kamu ya mak. Siapa ada? Cinta, rindu tu sampai dulu. Betul tak? Kita nak balik kampung, rindu sampai dulu kan, bukan baik sampai dulu. Betul tak? Sahih tak? Raya-raya orang nak balik mari kepala batas balik, rindu sampai dulu, tunggu berjam-jam di tempat bas stand tak apa lagi, sebab kita dikuatkan dengan perinduan yang tak begitu ketara dalam jiwa kita, nak balik cepat. Nampak? Tidak, rindu tu paling dahulu. Maka itu ibarat lah, bukan orang betul-betul. Allah tunjuk ibarat. Sebagai alam tamsil. Nabi melihat alam tamsil, mengikut perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj ni. Rasulullah berjalan sebanyak 5 alam. Dan Isra Mi'raj ni 5 alam Nabi jalan. Antara 5 alam tu, alam tamsil, perumpamaan, gambaran seolah-olah rindu itulah yang dikatakan orang yang akan sampai kepada Allah dulu. Wallahu a'lam. Sambung kita insya-Allah. Kita tengok sikit lagi apa dia kata tentang ni. Maka dikata di sini Allah SWT sebut, dan ada juga mengatakan bahawa bila seorang meninggalkan Makkah akan muncul dorongan untuk kembali kepada Allah. Kerana firman Allah SWT Al-Baqarah ayat 125, wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna. Itu ayatnya. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Kaabah tempat berkumpul dan tempat aman bagi manusia. Tempat berkumpul dan aman bagi manusia. Sebab tu orang suka nak balik. Paling tempat yang paling aman, yang paling sejuk, yang paling tak gitu kan. Seorang hamba Allah saya jumpa di Mekah pada tahun 92. Orang ni adalah selebriti Indonesia lah. Sampai sekarang tu ada lagi. Sampai sekarang tu ada lagi, dah dekat 80 ada umur dia. Masih main filem lagi lah. Nampak? Tapi dia ada solehan, orang soleh. Alhamdulillah. Jumpa dia masa tu, saya pun tegur dia pasal selebriti. Dulu dia banyak berikan wawancara dalam sukan bola sepak. Dia ni. Jadi saya jumpa dia kata alhamdulillah saya ni pergi rata, dia kata, tapi tidak ada satu tempat pun yang berikan satu kepuasan dan suatu ketenangan bisa meninggalkan Mekah. Nampak tak? Tani saya sampai saya rasain nikmat ketenangan dan nikmat keamanan. Kita nampak tak? Dan terpanggil lagi dia kata, saya sudah ada azam lepas ni saya nak main pulang lagi, dia kata. Belum balik lagi dah kata nak main pulang. Nampak tak ya? Itu kan. Itu kita tadi. Itu kata Allah tadi ni, wa iz ja'alna, kami jadikan, ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhadhu min maqami Ibrahim musalla. Itu sambung ayat dia. Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai musalla, jangan ubah. Mesti duduk dalam tu. Sebab tu Saudi nak ubah tu pada zaman Malik Fahad. Nak ubah makam Ibrahim dibuat dalam Museum Haramain.
sebab mengganggu orang tawaf. Tengok dia mereka kata ulama dia punya tak faham, ya, mengganggu orang tawaf. Dia kata maka tu kita ambil makam Ibrahim ni pergi bubuh dalam Muzium Haramain. Lagipun dia bukan Kaabah, dia bukan Kaabah. Dia lupa ayat Quran. Dia kata wattakhadhu maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai musalla, tempat sembahyang. Nampak tak? Bukan tempat buat dalam muzium. Quran dah habaq, dia pun tak faham lagi ni Wahabi. Nampak tak? Ulama-ulama yang ala Wahabi itulah. Nampak tak? Panggil jentolak mai, jentolak tu terangkat, batu tu tak gerak sikit pun. Jentolak mai tolak. Nampak? Tak terangkat. Wasingnya dia adalah batu, bukan batu pejal. Dia ni mutiara putih, ya. Mutiara dia turun sekali dengan Hajar Aswad. Dua-dua ni turun sekali pada syurga. Yakut, ya. Yakut. Turun sekali. Budak umur 5 tahun boleh angkat ke batu tu? Batu Hajar Aswad ni, batu makam Ibrahim dalam tu yang kecil tu. Hanya sekadar 2 tapak kaki pijak tu. Budak 5 tahun boleh angkat. Dia ringan, dia bukan batu. Mutiara. Ringan semua-semua. Tapi jentolak tak boleh tolak. Nampak? Jentolak terangkat. Memberi erti bahawa Allah tidak izin. Ya, Umar sendiri pun kata Nabi, ya Rasulullah, kita kekalkan makam Ibrahim sebagai musalla kerana Allah suruh. Nampak? Bila dia kata itu turun ayat ni turun respon atas sarana Umar bin Khattab kepada Nabi SAW. Sebelum ayat ni turun ni, Umar kata dekat Nabi, ya Rasulullah, kenapa tidak makam Ibrahim ni kita kekalkan di sini sebagai musalla? Nampak? Nabi tak kata mana kan? Turun ayat turun ni. Wa taghadhu maqami Ibrahim musalla. Respon daripada Allah. Itu Nabi Rasulullah kata, ya Umar, kalau ada orang lepas aku jadi Nabi, kamu jadi Nabi. Sebab apa kamu cakap semua ada respon daripada Allah. Nampak tak? Jadi hukum. Jadi patokan hukum, ya. Jadi qanun. Ya. Itu keantaranya kita ambil faham begini. Maka disebut oleh musannif, dikatakan pula bahawa tinggal di Makkah merupakan hal yang makruh kerana dikhawatirkan terjadi kesalahan-kesalahan dosa-dosa dalamnya, sementara semua itu sangat berbahaya. Dan kita cuba elak keluar secepat mungkin. Habis buat kerja haji balik cepat, takut kita duduk di Makkah ni nanti buat kerja-kerja dosa. Kalau buat kerja-kerja dosa, habis kita punya pahala. Ya, nampak tak? Dia mudah jatuh. Sebab tanah haram ni banyak perkara yang diharam dalam tu. Haram bergaduh, haram bertengkar. Nampak tak? Ya. Haram kita bercakap benda yang sia-sia, haram perkara yang lara pun haram tu. Lara tu bukan kata harus, haram. Kita kalau lara sembahyang Jumaat, lara makruh. Nampak tak? Khilaful aula dia kata tadi ni, tak dapat fadilat, sembahyang Jumaat kita sah. Nampak tak? Tapi kalau di Mekah lara, habis ditolak pahala. Ahbatallah amalakum, ditolak amalan kamu semua. Hal yang menunjukkan keutamaan tinggal di Mekah bagi orang yang mampu memenuhi haknya adalah bahawa ketika Rasulullah kembali ke Mekah, beliau mencium Kaabah sambil berkata, ketika Rasulullah nak keluar, nampak tak? Ketika Rasulullah nak keluar daripada Mekah tapi ini, ya, Rasulullah ada kata lagu ni, Rasulullah balik pada tahun yang ke-10 namanya Hajatul Wada'. Hajatul Wada', yang mana Rasulullah ukuf jatuh pada hari Jumaat. Hukum hari Jumaat tu jatuh pada Hajatul Wada'. Nabi buat haji yang sekali itulah haji itu, ya. Rasulullah tu kata innaki, Kaabah ni masuk dalam ismul alam musannas, muannas, dia masuk dalam kalimah muannas, ya. Innaki la khairu ardillahi wa habbu biladillahi ilai walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Nabi bercakap dengan Kaabah, sesungguhnya kamu adalah bumi Allah yang paling baik, Makkahul Mukarramah, dan negeri Allah yang paling aku cintai. Seandainya bukan kerana aku telah dikeluarkan daripadamu, Nabi kena halau, kena singkir, ya. Nescaya aku tidak akan keluar, tapi oleh kerana aku dihalau keluar, ya. Nak bawa kalimah syahadah, nak bawa pohon syahadah tu pergi ke Madinah, nampak tak? Pohon tauhid nak bawa ke Madinah, terpaksa kena keluar, ya. Kalau bukan kerana aku dikeluarkan, nescaya aku tak akan tinggalkan kamu, wahai Makkah. Itu dah, nampak tak? Itu kelebihan bumi Makkahul Mukarramah, tuan-tuan, yang kita tadi ini di antaranya. InsyaAllah takat itulah kita akan sambung nanti keutamaan Madinah pula. Tengok kata Madinah pula akan datang. Nah, lagi hebat, Madinah tu lebih hebat, sehingga Rasulullah dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, akhirul kalam
wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.